Okay guys, selamat dah 11.20 dah. Selamat malam, Assalamualaikum. So kita baru masuk part 2 untuk tajuk malam ni, Perfection. Kita tengah menunggu Umar untuk masuk dalam live. Tapi sebelum kita tunggu tu, aku takut sikit sebenarnya sebab Umar ni tak reply message. Kita try lah untuk tunggu Umar Hopefully dia akan ada kat sini. Dia belum reply message lagi tadi. So, sementara nak tunggu Umar tu, actually tadi kan kita ada post kat Instastory tentang konten, mungkin ada konten video terbaru malam ni. Yes, ada konten video terbaru. Baru je upload pukul 10.30 tadi dekat YouTube. So, untuk korang yang sebelum malam ni, sebelum nak tidur, korang boleh tengok dekat YouTube Majalah Remaja Official untuk video terbaru Hero Remaja yang kita baru shoot pada 2 minggu yang lepas, semasa PKP. Alright, Umar, don't leave me here alone. Umar memang selalu buat hal. Tak adalah, Umar tak buat hal. Okay, kita tunggu Umar sekejap lagi. So, bagi korang yang tadi terlepas untuk tengok live dengan Tom, kita baru cakap pasal first half of topik kita, which is perfection. And kita dah save live tu dalam Instagram, so korang boleh tengok live kat Instagram. Okay, kita tengok apa benda yang Tom nak cakap pasal menjadi seorang perfectionist. Okay, Marfim Familiar Club dah masuk, fan club dah masuk, tapi hero dia belum masuk. Dah turn, yes, turn Umar fan club Umar, tapi Umar belum masuk lagi. So boleh panggil Umar tak? Sekejap, aku try. Let me call him. Tadi live siapa? Tadi live dengan Tom. Let me try to call him. Okay. Cuba buka cermin mata. Saya tengah pegang phone lah, saya tak boleh buka cermin mata. Oh, dia reject weh. Dia reject aku. Dia reject aku. Sekejap, kita try sekali. You have reached the mailbox of 601. Mana dia? Bersiap ke? Bukan masuk TV pun, masuk IG je. Ya, Umar memang suka reject call orang. Sekejap, kita try Masalah ni serius dulu. Serius lawak. Ke nak try buat live dengan siapa-siapa yang dekat sini dulu, sementara tunggu Umar. Kita try another time. Kira tarawih kot. Tak habis lagi tarawih. Hello. Ha? Yo. Kat mana? Okay, no. Sorry. Okay, jom. Hello. Okay. Baru habis witir. Okay, kita kena husnuzon dia baru habis witir guys. Baca doa panjang sikit tadi. Okay, sementara Umar tengah tunggu Umar untuk masuk, korang boleh tanyakan soalan, apa-apa soalan lah. Sama ada soalan tentang perfectionist, ataupun korang nak tanya apa-apa soalan kepada Umar pun, korang boleh tanya dekat comment section.
Korang nak bagi suggestion, korang nak bagi apa tu pendapat pun boleh je. Nanti saya akan bacakan. Sebenarnya nak tanya, yang fan club Umar Mar Familia ni memang family Umar ke siapa? Sebab kita orang selalu tertanya-tanya siapa di sebalik Mar Familia. Sebab kalau family Umar, senang sikit nak suruh ketuk kepala Umar sikit. Okay, for those who just join, kita baru masuk part 2 untuk Hero Remaja Live malam ni. So kita tengah tunggu Umar. Bukan family. Ingatkan family. Kawan lah. Kenalan biasa. Kawan. Tak, because kita orang selalu dapat DM daripada fan club masing-masing. But we don't really know siapa di sebalik fan club tu sebenarnya. So probably we should do like since PKP pun nak habis kan, raya pun nak dekat, nak tak kita buat macam just a small gathering among the fan clubs and also Hero. Mungkin fan club boleh pilih 5 orang paling laki ke, 5 orang bertuah dalam fan club masing-masing untuk berjumpa Hero. Kan, korang buat kontes dekat fan club masing-masing. Mungkin kita buka 5 orang setiap fan club. So ada 60 orang. Siapa Hero ada 72 orang. So kita buat like one day gathering. Bukan one day lah, alah tahu lah PKP mesti ada, tapi macam just a small one, not a big one. Kan, kalau korang rasa idea tu best, korang DM kita orang, okay? Mana tahu boleh dapatkan sponsor. Hai. Dengar tak? Dengar sangat. Sekejap, backlight lah. Backlight. Line. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak. Ya. Cuba cari cahaya itu. Ni kot, okey kot. Di manakah cahaya wahyu? Tak baik. Bulan puasa. Cahaya memang Di manakah nur? Okey. Umar, suara Umar slow sikit lah, Umar. Okey. Lighting okey, suara je yang kurang sikit. Suara kan? Sekejap lah. Kalau ada earphone lagi better. Okey, dengar tak sekarang? Better. Better. Okay, kalau korang rasa ada masalah dengan Umar ataupun line remaja, korang just cakap je Okay. Tak dengar apa-apa pun Umar? Suara tak ada. Tak ada suara. Mungkin tak boleh pakai earphone kot. Okay. Nanti dia masuk balik. Sekejap. Nanti dia masuk balik ni. Mencapai betul live malam ni. Alright. Kita invite dia masuk. Tapi dia tak ada ke? Macam nak invite?
It's not here. Umar, masa balik Umar. Jangan biarkan aku di sini seorang bersama fan-fans kau. Nama abang apa? Siapa boleh komen tak? Siapa nama saya? Dia ni kan, cuba bayangkan kalau masa live, masa final nanti, dia macam, mana Umar? Mana Umar? Tak jumpa Umar. Umar, turn kau nak keluar kat stage. Dah sampai dah. Tapi tak jumpa Umar. So, siapa yang nak keluar? Okay, hai. Alah, Okay. suara. Okay, sekejap. Testing suara. Takut double. Ken? Okay. Double. Cik duduk dulu. Okay, jom. Cik bawa Sorry. tenang dulu. Saya tak tahu apa masalah dengan line ni. Dia membuatkan kita menjadi lebih lambat je. Ya. Nasib baik besok hari Line, Ahad. masalah line. So, hari Ahad selalunya cuti, jadi boleh overnight malam ni. Okay. Kan? Suara Yeah, I'm melantun. back. Suara Suara melantun. siapa? Suara remaja ke suara Umar? Suara rumah kot. Sekejap. Hello? Tak melantun pula. Okay. Jauh sikit. Okay, dah jauh ni. Okay, jauh. Okay. Let's go. Perfect. Apa tajuk hari ni? Perfection. Perfection. Saya pun tak perfect ni. Untuk Tukar tajuk lah, kita tukar tajuk lah. berdiskusi tentang tajuk perfection ni. Imperfection. Baru sesuai. Okay. Suara Umar melantun. Suara rumah. Ayo. Jangan I try pakai. Sekejap. Okay. Dia memang suka macam tu. Fans Umar boleh tak reply? Dia memang suka Dia masuk, pasal dia senyap, pasal dia keluar. Pasal dia masuk, dia senyap, dia keluar. Saya boleh pakai earphone, tapi based on experience yang sebelum ni, earphone tu buatkan lagi teruk sebenarnya suara saya. So, saya lagi prefer tak pakai earphone. Okay, dengar tak? Dengar? Dia sama je. Kau Problem apa earpod Dengar. Tak. Tapi I boleh dengar my own voice lah. Oh, ya ke? Patut I rasa so dia orang pun mesti dengar agak my own voice. Macam melantun. Aku punya okey je. I think mine is problem. So macam mana ni? Sekejap Ke buka je pakai. earphone tu. Buka je. Cuma kena cakap kuat sikit lah. Sama. Sekejap. Oh, diorang cakap okey? Okey Serius? Diorang cakap okey. Okay, jom. Let's go. Okay. Nanti lagi lama, lagi banyak masalah datang. Jadi kita kena cepat-cepat, Faiz. Okay, so obviously kau tak perfect sebab kau lambat. Ya. Itu menunjukkan yang memang sangat larilah dengan tajuk pada hari ni. Perfection. Tak perfect. Sekejap. Imperfection. Diorang nak suruh aku pakai earphone ke? Sekejap. I can wear my earphone. It's just that I don't think it's going to help. Hello? Okay. Dengar tak? Okay, better tak? Dengar tak? Better tak?
Macam lagi better ke? Ya. Kian, you dengar suara I kan? Dengar? Okay, cool. Okay, let's go. Okay. Dah banyak soalan sebenarnya Umar. Sekejap. Wow. Okay, soalan banyak lah. Abang, okay. Antaranya. Oh, dia bukan soalan, dia complain. Komplain lah. Dia banyak Biasalah, masalah teknikal ni berada di luar kita punya kawalan. Jadi kita pun tak boleh nak buat apa sangat kan. Dia pasal ni, line coverage. So, nak log in Instagram pun jadi punya. Line tak Serius apa, lah? Log in Instagram pun tak boleh? Tak, sebab I punya Instagram memang dah log in. But then like, dia start. So, I log out. Saya try log in, tak boleh. Jadilah macam ni sampai sekarang. Okay, ada yang tanya, Hero Remaja final bila? Bila lah? Rasanya mungkin kita target after raya lah kot. Mungkin. Tapi kita tak ada exactly date bila final tu. Apa-apa kita depends on our current situation. Macam tu lah. Faham? Okay, untuk korang yang cakap suara Umar slow, mungkin korang sendiri boleh pakai earphone. Sebab kita yang bercakap ni kita dengar okey bila ada earphone ni. Mungkin korang boleh pakai earphone ataupun volume tu sampai atas sekali. Umar sihat? Okay, sihat Alhamdulillah. Tadi apa ni, ada kemas-kemas store sikit ni. Tolong kemas rumah hari ni. So macam itulah, macam banyak abuk sikit lah. Macam tu lah. Rumah berabuk tak apa. Kau berabuk tak? Kita tak berabuk lah. Kita okey, masih okey lagi. Kalau berabuk kita mandi lah, pakai Dettol. Pakai Nivea. Ada Nivea mesti tak berabuk punya. Nivea ada body gel, body wash ke? Ada. Dia boleh daripada muka tu bawa terus ke leher, ke badan semua. Okay. Kita try lah untuk cepatkan, takut line kan. Okay, malam ni kita nak cakap pasal topik yang agak serius sikit lah. Kita cakap pasal perfectionist. Ataupun perfection. Tadi kita dah sentuh sikit dengan Tom. Tapi dengan Tom kita sentuh more on like macam mana student lah, especially student, macam mana nak plan ataupun macam mana kalau kita fail buat something, adakah kita bermaksud kita ni seorang yang failure. So benda-benda yang agak serius dengan Tom. Tapi dengan Umar ni kita macam casual sikit. Tapi kalau kau salah jawab memang teruk lah. Salah jawab memang padah lah menanti cerita dia. Memang padah lah. People is watching right now. So the casual kan dia. Tapi kita try to avoid. Fans kau Familia Club cakap kau dah perfect dah. Ya ke? Kau rasa kau perfect ke? Tak. Saya tak rasa. Tak. Sebenarnya saya rasa saya dah perfect. Sebab dengan saya punya statement, saya rasa saya dah perfect. It's actually menunjukkan kita ni imperfection. Faham tak? Sebab kalau kita rasa macam kita always like macam tak perfect, so maksudnya tu kita suka ke arah perfection. Saya rasa dah okey ni, Alhamdulillah ni. Betul lah tu. Kira macam kau twist balik lah ayat aku. Kau twist lah. Nampak? Tak betul. Sebab bila kita cakap soal perfection, it's like kalau kita tengok dia punya karakteristik dia, one of it is like you selalu rasa diri you tak cukup bagus, tak cukup perfect. Itu adalah ciri-ciri orang yang perfectionist, yang suka kepada perfection. So bila saya cakap like, okay, I think like it's enough, I think it's too perfect, so it means that I as a human like not itulah imperfect lah. Betul. Kira macam kita hidup ni dalam dunia kita lah. Kita rasa kita perfect, tapi sebenarnya kita tak perfect. Betul lah tu. Dalam dunia kita lah. Dunia kita, bukan dunia Harry Potter, dunia kita. Okay, aku center dulu lah, the first point. Since kita cakap pasal dunia Harry Potter kan. Okay, kita selalu, sebab kita ni membesar dalam dunia social media ataupun digital. Betul tu. Bukan Digimon dalam dunia Digimon.
So kita selalu ditunjukkan dengan Digimon yang lebih cantik, yang lebih handsome, lebih elok lagi. Kita ni yang paling betul. kita ni yang paling pendek, kita yang paling besar, paling montel. So bila kita tengok dengan orang-orang yang lebih wow ni, lebih handsome, lebih cantik, adakah kita sebenarnya jauhkan diri kita daripada untuk menjadi seorang perfectionist tu? Sebab bila kita tengok kat orang-orang macam tu, kita rasa insecure tau. Faham. Betul. Sebenarnya itulah lumrah adat dunia media sosial. Maksudnya mereka hanya tunjuk apa yang mereka ingin orang lihat. Maksudnya ke arah kebaikan, ke arah kesempurnaan. Dan itu adalah menjadi perkara yang biasa sebenarnya, kan? Semua orang nak tunjuk the best. Tapi kita as a watcher, it's like kita tak boleh terlampau mengikut 100%. Maksudnya apabila kita melihat perkara tu, kita rasa macam, oh, kalau tak dapat benda tu, it is the end of the world. Tu perkara tu dah salah lah. Sebab I think like there's one book here saying that by Anna Lamott, Bird by Bird, dia buat buku. Dia cakap like perfectionism is the voice of the oppressor, the enemy of people. Oppressor ni ialah golongan yang menindas. Maksudnya contohlah, katakan mereka yang mampu, yang berkemampuan, so mungkin dalam dunia mereka serba sempurna, perfect, agak mudah kita sempurna lah orang kata, kita lihat kan. Tapi buat kita yang contoh berada yang kurang sempurna ni, bila kita lihat, it's like actually benda tu akan menjadi satu bebanan dekat kita. Jadi sebenarnya tak salah untuk kita melihat, tapi but in the same time kita kena pandai balance hadapi kita punya realistic world. Dia macam tu lah. Sebab kalau kita mengikut 100%, kita akan terjerat. Sebab dunia kita berbeza. So orang kata ukur baju di badan sendiri. Sekadar menjadikan motivasi, pendorong hidup, it's okay, it's fine. Tapi kalau kita terlampau taksub, then it will kill you. Contoh kalau aku ambil movie Wolf of Wall Street lah. Okay. Bila kita tengok movie macam tu, dia menunjukkan tentang kekayaan, tentang macam mana manusia ni dilimpahkan dengan segala macam harta, kemewahan semua. Tapi benda tu sebenarnya tak salah. Benda tu bukannya orang kata fictional. Sebab ada je orang yang macam tu kat dalam dunia ni. Orang yang memang sangat kaya, orang yang sangat berjaya dengan bisnes masing-masing. Tetapi kita sebagai orang yang start daripada zero, adakah benda tu kita patut lihat sebagai satu impian untuk menjadi seperfect karakter tu, ataupun benda tu sebenarnya kita tak boleh capai pun? Kita kena berfikiran realistik, benda tu kita tak boleh capai. Sebenarnya bila kita lihat perkara yang hebat-hebat belaka lah, perkara yang ke arah macam Pak Is cakap lah tadi, kekayaan ke apa kan, walaupun pada saya kita tak mampu at the end of the day nak jadi seperti dia, tapi untuk kita harungi cabaran hidup kita ataupun rintangan, semangat, berdasarkan semangat yang kita tengok cerita macam tu, oh, you know, like I want to be rich also, I want to be like him. But in reality, like kita ni biasa je. Tapi untuk kita ada self-confidence dan kita ada motivate tu, kita boleh jadikan panduan, sebagai panduan lah perkara tu. Dan at the end of the day, still you kena work in this reality world. You nak dapat hasil, effort, you kena work. As simple as that. And it's not easy. It's not easy. Media sosial, dia memaparkan mesej-mesej tertentu. Apa yang dia nak sampaikan lah. Macam ni kita tahu like movie, filem ke, surat khabar ke, newspaper ke, kita kena tahu before cerita World of Journey ke apa benda, Harry Potter ke, kita kena tahu the presence of social media tu. Kenapa? Ataupun media sosial lah dalam bahasa Melayu. It's like zaman dulu macam because of diorang nak sebar, they want to sell something. For example like ideologies, products, services. Nowadays we have like entertainment and also news daripada dulu sampai sekarang. So kita tak boleh ambil bulat-bulat lah. Kita kena jadi ambil spirit lah. Jadikan dia, kalau benda tu tak boleh reality, maksudnya kita jadikan reality, kita jadikan dia fantasy, tapi in terms of spirit to fight, supaya kita tak tidur, kita sentiasa membangun dan juga segar, you know. Itulah. Okay Umar, kejap ya, aku panas sebenarnya ni. Panas Faiz. Aku nak buka sweater lah. Sweater tak apa, jangan buka baju, jangan.
Sebenarnya aku buka pandai. baju. Nanti. Malam ni macam hujan tak hujan. Viral nanti. Tak ada, aku buka baju tak viral. Kau buka baju viral. Siul lah. Nampak tak? Itu ada perbezaan. Okay, kejap. Aku nak try satu benda sebenarnya. Boleh tak kita macam terbalikkan phone? Okay. Boleh. Tak. Bukan terbalik tu. 90 degrees. Oh, nanti. Okay. Umar ke arah sini sikit. Ke tengah. So that diorang boleh tengok muka kau. Oh, macam tu lah. Okay. Lagi tengah-tengah sikit. Dia macam dekat borderline tu. Yes. Okay. Okay. Okay, Umar. Macam whatever that you have said just now it's true lah. Maksudnya macam apa benda sebenarnya movie ataupun art. Life can never imitate art. Tapi art will always imitate life. So maksudnya kalau kita tengok movie, kita tengok buku novel ke ataupun segala macam jenis seni, sebenarnya seni-seni ni berasal daripada apa yang terjadi dalam kehidupan sebenar. Betul tu. Betul. So tak salah sebenarnya untuk kita try untuk mencuba menjadi seperti apa yang ditunjukkan dalam movie ataupun drama yang kita tengok tu. Asalkan kita tahu apa benda yang kita nak achieve. Maksudnya kita tak berangan seorang diri lah. Yes, betul tu Faiz. Sebab lagi satu pun, takkanlah movie nak memaparkan, kisah-kisah yang bertahap rendah saja. Maksudnya, yang tak berjaya, yang contoh susah payah, yang all the low things. Kalau benda tu jadilah, happen lah, I rasa like semua orang hidup pun murung lah. Macam selamanya bersamamu lah. Bersamamu lah. Berbumbungkan angkasa pelangi. Dia macam tu. Takkan nak tengok bersamamu kan. Everyday bersamamu guys. Berangan tu tak salah. Tapi orang kata berpada-pada lah. Dalam apa jua pun kita kena sentiasa kat sini you sendiri boleh tahu apa you nak in life. Macam aku buat benda ni betul ke, salah ke? Okay, salah tak kalau aku cakap yang Umar ni seorang goal-oriented person? Describe more. Okay, for me lah, I don't really know kamus cakap apa pasal goal-oriented ni. Tapi for me, goal-oriented person is someone who has plans in his life or her life. Dan dia akan cuba untuk mengikut segala plan yang dia dah buat tu. Tetapi bila ada perkara ataupun kejadian yang berlaku secara impromptu ataupun benda yang kita tak sangka, dia akan rasa terkejut sikit. Sebab benda tu tak ada dalam plan dia. Faham? Okay, I think like I get the point. Yeah. Ni open book exam ke? Okay, alright. So, I think like it's like I have goals lah. Like goals oriented tu, dia ada perbezaan. We go through one by one lah. It's like, okay, goal oriented and dreams are two different things. Like I'm a dream person or I'm goal oriented person. Sebab goal oriented tu, dia macam contoh lah. Let's say I ambil law, okay, and then I keluar university dengan sijil yang I ada tu, I nak buat chambering, I nak chamber and then I nak jadi seorang lawyer. So it's goal oriented. Let's say dreams, masa I dekat sekolah rendah lagi, I nak jadi lawyer. Tapi it's like, like masih lagi benda tu meluas. Dreams, dia lebih meluas, dia tak spesifik. Goal oriented ni dia dah didorong dengan apa yang kebolehan dan keupayaan, pengalaman dan apa-apa je lah, lebih mudah. Dia macam one step ahead lah. Kita boleh cakap. So, cakap I mean like I jenis yang goal oriented person, I could say that yes it is. Even though like nobody knows me ataupun like before I masuk Hero Remaja, mungkin orang macam siapa Umar.
Tapi actually apa yang I practicekan dalam hidup I is like dia jadi kelebihan sekarang. Faham tak? It's like dia jadi, you know, dia jadi satu kelebihan lah. So yes, goal oriented lah. Dia menjawab. Umar memang daripada kecil ataupun daripada sekolah lagi memang nak masuk UM Tak, I pun tak tahu sebenarnya I nak masuk mana lah. Tapi dia secara kebetulan lah, secara kebetulan dan kita tengok, I mean ada banyak offer tentu, tapi I choose like UM because of the cost and also I think like why not dapat UM kot. Itu macam tu lah. Kira sebelum contoh macam masa PTP tu Umar tak ada goal untuk pilih universiti mana-mana? Macam universiti tertentu? Ada lah, tapi it's like, you know, I'm being like, I bukan jenis yang perfectionist. Kalau I jenis yang perfectionist, I nak masuk UM, I akan lock satu je, UM. Tapi what if I don't get, saya tak dapat, then you akan drop lah. So I ada shortlisted lah. Of course kita ada pilihan pertama, kedua dan juga ketiga. So macam tu lah. Kita ada UiTM, saya mohon juga UM, UiTM, UKM, macam tu lah. Tapi yang dapat lah is like UM. So I go to UM. Dia macam tu lah. Kenapa aku tanya benda tu is actually aku nak tengok sama ada Umar ni flexible tak orangnya. Maksudnya whether you can go with whatever life or God gives to you, or kau akan macam aku nak cukup masuk UM. Sebab ada orang especially perfectionist ni, orang perfectionist ni susah sikit untuk go with the flow tau, because they always have their own plans ataupun ada benda yang diorang dah stuck dalam kepala diorang. Okay, aku kena achieve A, aku kena achieve A, aku tak boleh buat B. I think Umar, true. Yep. Macam Faiz cakap tu lah. Dia orang yang perfectionist ni dia keras sebenarnya. Dia macam dia dah lock tu je. Kalau benda tu don't happen, dia problem lah. But actually like perfectionist ni, kita ada, there's two terms tau. Ada dua. We have like adaptive and also maladaptive. If I don't mistake lah. Kita ada adaptive dan also maladaptive. Adaptive. apa tu? Ialah orang yang jenis dia perfect. Tapi dia lebih positif. Maksudnya, okay, I nak dapat straight A. So I can study hard for me in order to get straight A. That is adaptive. Dia jenis perfectionism tapi ke arah positif. Maladaptive is like dia nak benda baik juga, tapi kalau dapat satu benda yang tak baik, dia akan rasa it is the end of the day. It is the end of the world. Dia macam tu lah. Dia akan jadi negatif. So like in competition pun sama juga. So like I mean like tak semuanya you know, bila kita cakap tentang perfection ni benda yang tak bagus je. Ada baik dan buruknya. But at the end of the day, I still choose with my own principle. It's like sebenarnya it's not good lah. It's not good lah. Tapi macam tu lah. So I ni boleh katakan kalau let's say lah ke arah perfection pun mungkin yang kategori adaptive. You know, not the maladaptive. Maladaptive tu is apa yang Faiz kata tadi, yang you know dia dah ada structure dalam kepala dia dah start lah. Benda tu je. Dia tu bahaya tu sebenarnya. Kira macam Umar ni lebih flexible and go with the flow lah. Yeah, I go with the flow. You know like Bruce Lee cakap, you must be like water. Bukan water Avatar tu. Avenger apa bukan. It's like kat mana you letak, you ikut je shape tu. That is the best, you know, quote and also inspirational things lah. Yalah, sebab sometimes kita tak boleh expect apa yang akan terjadi dalam hidup kita. So like contohnya macam PKP ni lah, senang lah kan. Macam bila kita sambut New Year tahun ni, ada tak sesiapa yang expect kita akan duduk kat rumah untuk sebulan setengah? Tak ada kan? Kita semua macam masa I shoot yang ucapan raya tu pun, I expect lah, okay, jangan kan cakap jangan sedih-sedih siapa yang tak balik kampung, boleh ada hari raya kan. Tiba-tiba hari raya pun tak boleh dah. So you know, boleh tu di luar jangkauan. Like, betul. So bila something strikes in your life and benda tak ikut plan, orang-orang perfectionist sometimes diorang akan rasa tension tau, sebab diorang akan rasakan mungkin
apa benda aku nak buat ni, sebab diorang hanya ada satu plan saja, diorang tak ada alternative plans, or probably they can't think fast of any alternative plans untuk menggantikan plan asal itu. So macam Tom cakap tadi, kalau kita boleh jadi perfectionist, maksudnya perfectionist in terms of kita nak cuba buat yang terbaik dalam apa benda kita nak buat. Tetapi kalau benda tu tak jadi, kita sepatutnya kena jadi lebih fleksibel. Maksudnya kita kena tahulah apa benda, macam mana nak corner lah. Senang cerita. Okay. Tapi I ambil lah. Tapi kalau dalam debat, I think like I slash Tom punya point tu. Because kalau dia cakap macam, we can be perfectionist, tapi kena pandai corner. It is actually the Tom kill dia punya own point lah. Sebab bila once dia cakap macam tu je, you can never be perfectionist. You must understand the definition of perfection. Tom berdiri di atas pagar. Tom badan besar, tak boleh berdiri di atas pagar. Nanti dia terjatuh. Pagar batu. Tak apa, boleh. Pagar batu. I get apa yang dia cuba cakap dalam bahasa muda, diterima lah. Maksudnya untuk, it's true lah. Try to be, for me, lebih tepat is like, be the best version of yourself. Be the best version of yourself. Maksudnya macam Tom cakap betul. Lah, betul. Itu yang dia cakap sebenarnya. Yes, tu je kot. Tu je lah kot. You can be perfectionist, but actually more into the best version of yourself lah. Sebab macam Faiz kata jugalah, situasi apa-apa bagi kat kita pun, kita boleh main corner ke, kita nak macam mana ke kan. Macam tu lah. Pernah tak kau rasa sepanjang dalam Hero Remaja, pernah tak kau rasa macam benda yang berlaku tak ikut apa yang kau plan? Pernah of course. Contoh? Contoh dia is episode 2, the second episode, and also wait, the second episode tu lah. Second episode dengan episode 6. Episode awal dengan episode akhir lah. Apa jadi second episode? Okay, sebab I think like, I plan like, I dah tahu my strength and also my weakness tau. So I tak expect much in episode fashion and also photoshoot. Tentulah. And I expect much dalam mengecara, posting. But then, dia, like, dia jadi upside down. Terbalik. The result tu jadi macam upside down. So, it shocked me lah. Dan sebenarnya, yang episode 2 tu is, tak apalah, I bersyukur je lah. Like I did well in episode 2. Tapi episode 6 tu sebenarnya, kenapa I jadi macam tu? Sebab ni lah, I nakkan perfection sangat. Tu jadi macam tu. It's not good. Sebab dia akan, bila kita nak terlalu perfect ni kan, kita focus more, towards the end of the result. You mean episode 7 Episode 7, sorry. Lupa. 7 7 kan? 7, episode 7. Confidence kat episode 6. Okay, episode 7 tu. So like, masa posting tu, I terlampau memikirkan the end of the result tau. Sampai I terlupa the process. Masa kita tengah lakukan tu, dia kacau. So, I cannot speak. I cuba nak memorize, ingat. It's fail lah. Dia tak go with the flow. That's what happened. Okay, untuk korang yang tengah tengok sekarang, korang ingat lagi kan episod 7 yang diorang pergi Melaka dengan Kelantan kan? So what happened was, benda tu terjadi dalam masa 2 hari je. 1 hari kat Melaka, the next day kat Kelantan. So I still remember that dekat Melaka, aku tak ada kat situ, tapi daripada apa yang komen juri dan juga host semua cakap, mungkin Umar tak perform dengan sebaik mungkin because kau start masa hujung I start in the middle actually. In the middle. Adakah benda masa tu kau rasa benda tak ikut plan apa yang kau buat tak? Maksudnya kau nak benda tu perfect tapi macam dia tak perfect. Dia sebenarnya isu dia what happened inside my head is I have the main. The main ni is actually contoh I nak cerita pasal rumah tu is very easy. Kita kena tahu the component tau. Macam contoh rumah Minangkabau tu, macam biasa dia ada anjung serambi bahagian luar, bahagian dalam dia ada hall, and dia ada loteng atas, lepas tu dia ada pelantar tempat cuci baju, lepas tu baru dapur. Dia ada berapa belas tiang something like that lah.
Okay, Hmm. tu is the main isi. You nak cerita pasal rumah tu lah. Rumah bentuk apa bumbung dia semua kan. Okay, as simple as that untuk describe. Tapi being, you know, like you want to try the best. This is semi-final. So, I nak cantikkan lagi. I tak nak sekadar, hi, saya kat sini and I cerita-cerita. Memang dia nampak cool and, you know, the flow would be easy. I want extra. So, bila saya nak extra tu, Pak Isnin, I cuba ingat more tau. I ingat the history of Negeri Sembilan. I nak dalam-dalam lagi. I nak tahu mini Malaysian Asian Cultural Park tu. I sampai tahu like Dr. Mahathir rasmikan. Kau dah berjadi tour guide lah kat situ. Faham tak? Betul. Dia punya introduction tu is too much. Dan bila I nak cakap, time dah start tau. It's like 2 minutes. Time dah start. Bila dah start tu, I tersasul. I terlupa. I macam, oh my god. Dan bila I tengok jam is keep on, you know, berjalan kan. Macam, dia kacau. Sebab I cakap, I terlampau fikirkan the end of the result tu. I want the best. So, I belajar. Actually, benda yang sama juga kita orang cakap masa Tom tadi. Ya. Orang yang perfectionist ni, kebanyakannya mereka bila kita diberikan task ataupun kita diberikan projek, masa dia dapat projek tu dia dah boleh agak ataupun dia dah boleh picture dah macam mana the end result. Aku nak buat ni, aku nak buat tu. So dia dah aku dah tahu dah apa benda tu akan terjadi. Tapi bila benda tu tak jadi, masa dia execute, masa tu lah dia akan rasa run up dunia dia. But seriously, I think kan, before start tu, I dah practice like many times tau. And I tunggu turn I lamanya. Sekali start je I macam betul kacau. Dia macam ruin. Tapi sepatutnya kita boleh teruskan. You know, bila tersasul atau terlupa sekejap, at that time, it should be like creativity take place. Think out of the box take place. You dah tak boleh stick apa yang you plan sebab dia dah rosak tau. At that moment, dia satu benda yang boleh selamatkan you. Be versatile, think out of the box and stop nak jaga sangat perfectionism. You know, nak jaga perfection tu. Kena stop. Tapi, I forgot that thing. So, I mengikut apa yang I nak dalam kepala tu. Dia jadi macam tu lah. Dia stop. That's what happened lah. Pengajaran. Betul. So, Anik ada kat sini. Aku nak tanya, adakah Anik pun stuck macam Umar juga masa tu? Anik burst. Anik burst ke? Dia bukan perfect ke tak perfect ke, dia burst. Apa maksud burst tu sebenarnya? Tak tahu Anik. I pun tak tahu. Habis korang buat cheer tu, burst tu apa benda? I mengikut majority. Orang dah burst, kita burst lah. Di atas pagar jugalah dengan Tom. I di luar pagar lah sebenarnya. Mereka di dalam pagar, saya berada di luar pagar dan Tom berada di atas pagar. Okay. Tak apalah, kita lupa kat episod 7 tu. But the good thing, okay, kenapa aku bring it up is because masa episod 7 tu, mini challenge tu, Umar kira macam tak buat sebaik mungkin lah. Tapi benda tapi pada hari kemudiannya untuk Maxi Challenge kat Kelantan, dia regain balik pada waktu tu. So benda tu membuktikan yang bahawa kalau kita seorang perfectionist macam Umar dan mungkin kita fail pada peluang pertama, tak bermaksud peluang kedua tu kita fail juga. Macam apa yang kau cakap lah, it's all about creativity. So how we recover from our first failure, it doesn't mean that the whole plan to fail. Maksudnya kalau second option kita buat bagus, mungkin plan tu boleh sukses juga. Betul. Dia memang konsep dia kena macam tu je. Sebab lagi satu, dia macam ni sebenarnya I think kenapa perfection ni is bad, sebab dia ada ciri-ciri dia tau. Actually satu, dia boleh actually perfectionist who love perfection, dia sebenarnya ada masalah isu, you know, like mental health issue juga actually. Sebab dia punya, are you sure you want to talk about that? No, it's true. Sebab you akan rasa stress. You akan rasa stress. Betul. You akan rasa, you know, anxiety. And dalam hidup you, they cannot be like zero mistake. Everything must be right. So, you cannot learn from the mistake. So, when you cannot learn from the mistake, dia akan jadi teruk lah.
because sometimes in life we must learn from the mistake, from the past experience. So you tell me like how could like a perfectionist, dia like it's not normal lah. Basically banyak like I think like pakar-pakar psikologi and also World Health Organization pun dia dah keluarkan juga statement like one of the factor is like kita terlampau fikir and buat dia nak terlampau sempurna. At the end of the day dia akan jadi burden towards yourself. That's why it's not good. Tapi kalau back at the same time there's a message towards you guys lah. Buat siapa yang aku nak jadi perfect ke tak jadi perfect ke, I boleh nasihatkan be the best version of yourself. Tapi siapa yang dah like be a perfectionist, what you can do is learn something that yang tak ada dalam kepala ni, yang you rasa kurang, benda tu yang you patut belajar. Yang dah rasa lebih tu cukup lah, you're perfect enough. Learn something less, so dia akan jadi balance balik. That is my advice lah. Okay, kita terlalu counselling sangat malam ni. Habis tajuk macam kat sekolah kena panggil cikgu counselling. Sekejap. Okay, aku tanya soalan yang general lah. Kau rasa kan di antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih perfectionist? Ayat tu sebenarnya dia tergantung lah. Siapa yang lebih perfectionist? In terms of what? Kalau kita kecilkan skop dia sikit, macam mana kecilkan? maksudnya macam Okay, maksudnya dari segi apa lah? Okay. Mungkin dari segi education. Kita bagi 3 kategori. Okay? First, education. Siapa lebih perfectionist? Perempuan ke lelaki? Of course, woman. I tak sempat buat research or like anything or baca the articles, the facts, but lumrah bila kita daripada sekolah and kita tengok peratusan pelajar wanita lebih banyak dapat masuk ke universiti, and also like grade benda tu macam mana secara psikologi pun belajar perempuan cara dia belajar lain dengan lelaki tau. Ciri-ciri wanita, ciri-ciri gender perempuan sekarang semua tengah perempuan nampak. Kalau aku cakap lelaki habis. Betul. Okay. Because kita tengok kepada the characteristic of the gender first. Tu kena tahu. Okay, macam perempuan ni dia kalau dia suka belajar. Lelaki ni dia suka banyak main. Dia memang suka banyak main. And lepas tu perempuan ni dia rajin. Lelaki ni dia tak rajin tapi dia study smart. Dia study ujung tapi dia study smart. Tapi dalam konsep siapa yang lebih perfectionist is perempuan lah. Pasal dia perfectionist lah. Pasal tu lah dia tekun, dia like sungguh-sungguh. Tak. Kalau cikgu banyak marah pun kan, mesti pelajar lelaki. Kalau kita tengok statistik pelajar yang buat masalah kat sekolah, mesti lelaki lebih banyak daripada golongan perempuan. So like what can I say based on the facts yang apa kita ada sekarang ni. In terms of education, woman is more one of perfection. Itulah. Okay, the second one is sports, fitness ah. Sports. Wow, fitness. It's hard lah for me. It is. Kalau kita tengok macam atlet kan, atlet siapa yang lebih inginkan perfect scores ataupun perfect results? Susah tau sebab sport ni dia tak mengira, I know lah education pun tak mengira gender and so on, but when it comes to sport, that's kalau Umar cakap like I nak cakap dia lelaki, my own personal punya opinion lah kan, tapi saya tahu juga ada segolongan wanita yang memang ahli sukan, dia cinta towards sport. So when sports memang dia akan jadi sport, dia unite people, tak kira gender and so on, dia akan jadi sama. I think sport sama lah, level sama. Sama juga, aku rasa pun sama juga. Sebab for me, when it comes to sport, you need determination je. Yes. Yeah, that's the point. Determination. And diorang pun tak berlawan sesama sendiri. Diorang ada kategori lelaki dan kategori perempuan. So, they don't need to compete with genders pun kan.
can I say it's like dalam sport ni semua orang nak jadi perfect lah. Laki ke perempuan ke atas pagar ke semua. Okay, last kali kategori is looks ataupun rupa. Nak cantik, nak handsome. Siapa yang nak perfect? I could say woman. I could say woman. Of course. Sure? It's not because of, bukannya laki ni tak nak cantik, tak nak handsome. Tapi sebab tu lah kita ada banyak produk kosmetik yang ke arah wanita. Kalau kita tengok macam makeup ke, perempuan kalau siap pun lama juga. Saya pun siap lama. Secara jujur, I siap lama juga. Tapi Umar siap lama. Ya. I siap lama. Tapi it's not fair untuk ambil Umar and also golongan wanita. Sebab kita kena tengok majority and also minority. Mungkin ada golongan lelaki yang siap lama, tapi taklah sebanyak wanita lah kan. Sebab wanita je lah dengan dia punya rambut nak kena blow kena hair apa ni? Apa? Kena dry. Kena blow. Blow nak kena apa ni? Makeup semua kan. So macam pasal diorang lebih banyak insecure lah kan. Sikit-sikit nanti macam I cantik lah macam. Tapi ada orang cakap, tapi Umar lambat bersiap dalam hero. Iyalah. And if you look at it, semakin banyak produk lelaki yang ada kat market, betul tak? Betul. Semakin banyak magazine yang difokuskan kepada lelaki saja compare dengan zaman-zaman dulu. Betul. Semakin banyak lelaki di cover majalah dan di cover anything lah yang melibatkan looks. Tapi semakin banyak macam mana pun kita takkan mampu menang melawan wanita. Betul. Women are always the best. Tak betul. I think betul juga sebab lelaki semua lelaki nak nampak handsome pun. Nak nampak perfect lah. Tapi perempuan dah perfect macam mana pun dia still nak juga nampak perfect. Aku tak tahu apa dia orang nak. Dia memang lumrah sifat wanita ni, diorang memang suka berhias. Dia macam suka ke arah kecantikan, macam tu lah. Lelaki ni memang lah dia nak juga handsome. Dunia makin moden, banyak macam Faiz kata lah ke arah lelaki semua. Tapi ke arah sana pun still hujung tu sempoi. Ada sempoi. Kalau tanya Faiz sendiri, Faiz, makeup hero remaja dengan makeup Dewi remaja, mana lagi lama? Aku drive, aku sampai set. Oh, dah nak start shooting. Dah make up Kalau dengan Dewi, aku sampai set baru nak rehearsal. Kalau dengan Hero dah nak start shooting. Cepat cepat kan. So cepat. dunia moden ke macam mana ke? So I think Betul. Okay, before kita end, sebenarnya Umar kita dah nak dekat sejam ni. Dah dekat sejam dah Apa? Rasa 15 minit. Tak, 15 minit pertama tu aku cakap seorang-seorang tau. Alah, sorry. Itu yang nak sejam dah ni. Okay, just to conclude lah topik ni kan. Do you think, soalan yang sama juga aku tanya dengan Tom tadi. Kau rasakan kalau seseorang tu mempunyai sifat perfectionist, adakah ia healthy atau adakah ia sihat untuk orang tu? I stand with my principle. It is not healthy. Sebab bila kita selami, dengar perfectionist, semua benda cantik, semua benda indah, dan itu semua yang orang suka. Macam it's not bad, Tapi bila kita tahu sebenarnya apa maksud perfectionist, apa ciri-ciri perfectionist, apa pro and cons, kesan pada perfectionist, it is actually a burden towards yourself. I believe that perfectionist, the person who love perfection is a is a burden thing lah. So you kena avoid that things. And kalau you dah dah ada ciri-ciri yang suka semua benda sempurna je, there's a way how to you want to fight this thing. Sebab perfectionist ni, orang yang perfectionist yang sukakan perfection, masalah dia dekat dalam ni. It's like apa yang inside dia punya mind, dia akan buat. So macam mana kita nak lawan balik, we must have principles. And what I can say is like first,
focus more towards the process, more than towards the end of the process. That's the first thing. And then like second thing is like you kena tahu the value of life and also learn from mistake, because life itself is not like the heaven. Everything is right, everything is good. Okay, you love to play with the rain, you must deal with the mud too. Okay, kalau korang suka main dengan hujan, korang lumrah, korang kena terima sikit-sikit lumpur tu lah orang kata. So maksudnya tak ada istilah yang perfect. So I like that. Be yourself, be the best version of yourself. It's not wrong for you to dreams, untuk kita push ourselves maximum, maximize the good things, apa yang kita nak semua tu tak salah. Tapi jangan sampai kalau macam I cakap maladaptive, you tak dapat benda tu, dia akan jadi I tak nak sambung the next project in life atau the next things. It could be worse. That's good conclusion. Not good. It is good. Not good. Yeah. Bukan sekadar macam sebab apa ni I nak kecam orang yang suka perfect ni. Tak. It's like I tahu ada golongan yang memang macam tu dan kita terima. We can advise them, but in the same time kita bagi tahu kita tak suka ke arah perfectionist tu bersebab. So dengar tu. You kena listen the detail. Tapi kan siapa yang ada sifat perfectionist tu, what I can say is sebab kita ada lebih banyak pengalaman kan compare dengan yang tengok ni, sebenarnya tak salah pun jadi perfectionist, tapi over the time bila korang dah makin dewasa, korang mula realise yang being perfect is not everything sebenarnya. Walaupun dengar macam simple, tapi macam korang akan realise that kadang-kadang bila benda tu tak ikut apa yang kita rancang, mungkin ada sebab di sebaliknya. And probably it's for the best. Ya. Dia macam tu lah. Dia macam tu lah. Bergantung kepada individu tersebut jugalah. Dia macam tu sebab tak salah. Contoh sekali-sekala orang kita buat kerja cantik kan, orang macam kau ni smart, you're always handsome, buat kerja semua nice, you are perfectionist. Tapi pada pendapat kita dalam kepala kita ni biasa je. So maksudnya you tak salah lah, you are not a perfectionist. Tapi apa yang you buat tu memang ramai orang suka. It's not hard. Tapi orang yang perfectionist ni dia nak buat benda tu memang baik, cantik, tapi kat dalam ni dia punya struggle dia bergelut. So itu yang kita tak nak. Tapi kalau you dapat buat semua benda cantik dengan like macam kacang ni petik jari, easy, it's good, it's fine, tak apa. Tapi kalau you dah terjatuh, one day let's say you macam you're not good, jangan lampau sedih sangat sampai that I cannot do this, I cannot do that anymore. Should be like moderate in life. Tu je. Betul. Okay, aku nak tanya kau benda yang sama juga dengan Tom. Kau rasa hero remaja 12 orang ni perfect tak? A+. Ya, A+. Serius lah? Kau rasa korang semua ni perfect? I think like we are we are good. We are a good batch lah. We are solid batch lah. So like message towards the next batch hero remaja, I tak tahu 2000 berapa pun. You guys, like you kena ada ni lah. Kena ada satu kekuatan yang sangat-sangat untuk lawan kita orang lah. Macam tu lah. Sebab kalau kita tengok daripada semua orang, all the 12 contestant, bukan ada good looks je, tapi like they are so talented. They are so talented. And each one of us ada power masing-masing. Like Captain America, Hulk, Thor, kita ada semua. Macam tu lah, I believe in that lah. Kira macam in a way korang contribute to the batch lah. Yeah. Ada kekuatan masing-masing tu untuk batch tu. Kan, semua orang ingat top 12. Like macam we are more solid bila macam the 12 heroes. Kalau I'm not sure lah, tapi like mostly selalu kebiasaannya orang akan macam look at the finalists ataupun like macam the top 3. Tapi like this batch macam like you sebut je top 12, I think like everyone knows. So I kenal seorang-seorang hero, semua good. Kau setuju tak bila aku cakap you guys are imperfect, but that's the thing that makes you guys perfect as 12 contestants? Yeah.
Mana-mana pun boleh. In a way lah. macam- Macam aku rasa korang still tak perfect sebab tu korang ada di competition ni untuk belajar, untuk menimba pengalaman baru, untuk menimba ilmu baru. tapi- faham. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu, setiap seorang like you said contribute kepada batch itu dan membuatkan batch itu nampak sempurna. Ya, dalam skop yang Faiz cakap tu, I lebih faham lah. Maksudnya betul lah, kalau competition, we are not perfect, but 12 of us like ada strength and weakness and ada, like own contribution towards this batch. So at the end of the day, dia akan jadikan kita look perfect lah, macam tu lah. There's nothing much I can say because this true. Okay. Kita tengok berapa minit ni? Oh, dah nak habis dah. Apa-apa yang kau nak cakap kepada Mar Familia Club? Okay. Before kita end. Ma Familia, I love you so much. Okay. Tadi I kemas rumah. Okay. Ada lah berabuk sikit. I tak nak Ma Familia pun berabuk jugalah. Tapi kalau berabuk tak apa, I akan kemas kinikan Ma Familia. Don't worry. Okay. Keep in touch. Keep in touch with me. Keep update with the, like Hero Remaja. And also like I hope like korang kekal and also korang appreciate apa yang all the heroes buat and apa yang I buat lah. Macam tu lah. And please, apa benda-benda positif yang kita orang sampaikan, mana yang you boleh absorb, you absorb. Mana yang you rasa like tak kena ke apa, don't be bitter. Like there's always a way how you want to tell a person that could change them. Macam tu. Betul. Jaga tingkah laku and that's all. Tak tahulah, for me personally, I think Hero Remaja 2020 it has gone beyond just a competition tau. We have actually created a bigger family than just the 12 of you guys. We have created a family among korang 12 orang dan juga korang punya supporters tu. I think those are your families as well. Dia macam ada banyak-banyak branch family ni tau. So I think it's more than just a competition. It's already like a union. Boleh tak aku cakap macam tu? Boleh. Dia macam I dengan macam ni I dengan Anik tu macam adik-beradik kan. Lepas tu like let's say Anik ada dia punya own family, I ada kita punya own family. So dia menjadikan like our fans tu macam double cousin lah. Dua pupu pula macam tu. We are under macam tu lah. Macam Faiz mungkin abang ke apa kan. Bukan besan Bukan. Besan mungkin Ada yang akan berbesan ke? Faiz. Ada yang Faiz, ada orang tu tanya, Faiz ada girlfriend? Sekarang terlalu busy lah Umar. Tak ada masa lah. Kesian dia nanti. So better tak payah. Okay. Siapa tanya? Ada lah beberapa orang netizen lah. Woi, beberapa orang. Faiz buat IG live kan dengan hero-hero kan. Faiz ni dia smart lah apa semua. Dia girlfriend lah. So, Tak apa. Umar, tak apa. Tak ada makan lebih. Tak ada makan lebih? Alamak. Mana boleh Faiz. Kita dah puji ni dekat live ni. Kena bagi makan lebih. Tak ada makan lebih Umar. Dah malam dah. Aku tak ada mood nak bagi makan lebih. Okay, kalau tak ada makan lebih, bagi soalan senang final. Mana boleh. Korang dah lah final lambat. Lepas tu nak bagi senang. Mentak lah. Dia tanya soalan matematik again at mat kat atas X, Y, minus bla bla bla. But okay, ni first time aku bagi tahu kau dengan orang lain lah. Kita nanti kita akan ada banyak lagi. Kita akan start dengan kita punya, ingat tak aku cakap pasal workshop semua tu? Oh, workshop. Ya. Okay. Kita akan start dengan benda tu I think by next week. Next week. Serius lah? Next week lah. Tapi kita buat virtual dulu lah. Kita buat online dulu. Okay, buat online dulu. Okay. Because everything is coming closer to the end. So yeah. Faham. Okay. So hint, aku bagi hint je. Okay, mungkin tu kita start online dulu. And then like we have come to ni lah
secara Dan kita tengoklah keadaan. Kalau PKP okey, dan kita panggil lah. Tapi memang agak-agak final lepas raya lah Faiz kan? Yalah, kena lepas raya lah. Kita tak boleh buat masa Ramadan. Agak-agak lepas raya macam berapa lama ni? Lama sangat ni, sekejap. Tak, aku tak tahu raya ni ke mungkin raya Deepavali ke. Mungkin tepat Christmas ke. Raya Christmas kan? Kan? Aku cakap raya je tapi aku tak tahu raya mana kan. Lepas tu lama sangat drag sampai malam final tu. Habis malam final esok terus buat audition yang new batch punya kan. In history. Kau nak cakap macam Dewi. Baru final next week dah audition. Aduh. Tapi tajuk ni macam mana boleh siapa terfikir Faiz bagi tajuk ni? It's a good topic lah. Actually kalau kau perasan ini dah minggu ketiga kan kita buat live kan. Ya. So minggu pertama kita cakap pasal insecurity. Second week kita cakap pasal anxiety. So the third week is perfection. So selalunya orang yang nak aim for perfection ni, tak kisahlah dia perfectionist ke, orang yang nak buat the best in whatever that they do, they always go through insecurity and also anxiety. So bila kita dah everything actually semua pasal mental sebenarnya. Bukanlah penyakit mental, bukan penyakit mental, tapi semua perkara bergantung kepada sama ada mental korang ni kuat ke tak. Tak, but it's true lah. Tapi sebenarnya, remaja nowadays memang sebenarnya banyak terdedah kepada benda-benda ni. Even though it's not serious, walaupun kecil-kecil tapi akan ada terkesan. Like I myself pun ada je go through like insecure, perfect ke tak perfect ke, yang macam all the topic yang you guys discuss. And I'm pretty sure that a lot of teenagers out there, dia boleh relate juga dengan this topic. So it's very big topic lah. For me is a consequence of us having internet and social media lah. Sebab kita hidup dalam dunia ni sekarang, so sebab tu kita ada macam-macam masalah juga. Ada banyak kebaikan, kelebihan, tapi at the same time kita ada banyak kekurangan juga, masalah. So sebab tu aku pilih topik-topik ni untuk kita cakap, sebab kita tak selalu cakap benda ni in real life. Sebenarnya finalist ada 6 orang kan? Aku malam tu dia pakaikan topeng. Siapakah gerangan lelaki tersebut? Dia buka, Faiz, percayalah, finalist hero remaja. Tak adalah, mungkin 6 finalist ke-6 tu daripada yang lain. Fizrin. Okay, before kita end kan, aku nak tanya kau satu. Should I do a live session with Fizrin? Alright. Apa dia? Should I do a live session with Ain, with Fizrin? Yeah. Why not though? Ain. Aku rasa bila aku buat tu mesti korang semua akan tengok. Yeah though, of course. It's like, I think like banyak kan orang tengok lah. Lagi-lagi orang dalaman lah. Orang dalaman. Okay. For bekerja lah sekali lah. Yalah, for you guys yang tak tahu siapa tu Ain is our managing editor for remaja. So dia kira macam big boss lah. So dia selalu akan marah. Dia selalu akan marah budak 12 orang ni. Dia lah juga yang akan puji, dia lah juga yang akan remind, dia mother lah. Dia mother, segala mother. Yes. Faiz is like more to brother lah. Your brother. Yeah, I cannot marah lah. Aku tak boleh marah. Shit. Tapi belum, kalau orang yang tak marah ni, sekali marah ni, susah nak baik. Tunggulah malam rehearsal nanti. Kau akan nampak. Hantar wakil je lah Faiz kalau macam tu. Seram. Okay, Umar, thank you so much for joining us for this live. But I masuk lambat. It's like I dah standby tadi, tapi macam itulah, you nampak dia stuck lah, tak dengar suara lah. Tak apa. Ada tak ucapan berpuasa kepada fans? Okay, I nak ucapkan, saya tahu pengalaman puasa kali ni is a bit like berlainan. And bila, like PM umumkan, sebenarnya kita lebih fikirkan raya daripada puasa ni. Sebab like the focus now is like
kita mungkin boleh bertahan. Berpuasa, it's okay. Tapi raya, tak boleh balik kampung. Merupakan satu tradisi yang selama ni kita dah buat, tapi tiba-tiba kita tak buat. So kita rasa sakit sikit lah. Rasa macam ouch, tak boleh balik raya. But it's okay. Kita kena lihat, like I want to pesan, like puasa teruskan, tingkatkan kualiti puasa tu dari sekadar kita hanya berpuasa. Selain daripada sah kita berpuasa tu, tingkatkan kualiti. Intipati puasa tu kena, like padu and very quality. And then jangan sedih-sedih sangat. Walaupun tak boleh balik raya, kita kena notice, like we are right now on the war. Kita tengah berperang dengan like COVID-19. So kita kena still bersyukur because of Malaysia is like one of the best country in the world yang tak ada banyak kes pulih dan sembuh. Dan sekarang ni kerajaan dia dah tumpukan fokus towards the economy. Maksudnya kalau kita tengok banyak benefits. Orang dah boleh keluar berdua, tapi dengan bersyarat, logistik, section bahagian logistik pun dah mula kerajaan buka slowly, shopping mall, So kita dah boleh nampak secara berperingkat. So jangan terlampau drastik. Itu je lah. Stay at home, be safe, and kalau rindu orang yang tersayang, just call, video call, tetap. Hargai orang yang sekeliling, yang mana ada dekat situ, kat rumah tu. Itu je. Sekian Bulletin Awani untuk malam ni. Bye-bye. Peace, yo. Sekejap, kau dah FaceTime tak orang tersayang hari ni? Orang tersayang dekat depan mata je. Jumpa je lah. Aduh. My mom, my dad. Lupa. Kalau dulu je lah I FaceTime. Hai mak, hai ayah. Dia cakap kan. Tersayang yang lain. Selalunya yang masuk hero ni susah nak jumpa orang yang tersayang ni. Selalunya lah. Tapi kau dah jumpa sebelum. So okay kot. Tak, kau kena buat yang macam lagging macam. Macam yes Faiz, apa soalan dia Faiz? Tak dengar. Okay, good night Umar, and insyaAllah kita akan jumpa very soon. Okay. And boleh. And I hope that Umar macam ni lah. I hope that Umar will take care of herself, okay? Okay, tanya last ni. Yeah. Pernah try buat TikTok tak? Tak nak? Okay, nanti kita buat. Boleh? Kita buat. Aku tak reti tu. Aku tak reti tu buat TikTok. Benda tu yang cool. The awkward TikTok moments. But we need to be cool for TikTok. I'm not cool enough for TikTok. It's okay. Tapi nanti kita buat Okay Deal. Baiklah Faiz. Okay Faiz, that's all. Okay, Bye. stay safe. Stay safe. Tolong. Alright. Bye-bye. Alright. Bye-bye. I single. Okay, dia cakap dia single. So, siapa gerangan dia tu? Please WhatsApp dia sekarang. Okay, so that's our live for tonight. Terima kasih kepada mereka yang menonton sampai dah pukul berapa ni? Pukul 12.40 dah. Terima kasih kepada menonton. Dan kita ada lagi 6 orang hero sebenarnya yang kita akan buat live. So jangan risau. Kita ada Imran, kita ada Anik, kita ada Haziq, Azim, Jabir dengan Haris. So kita ada 6 lagi orang hero. So lepas ni kita akan upload dekat Instastory siapa yang korang nak tengok gandingan siapa dan juga apakah topik yang korang nak dengar diorang cakap. Okay? So selamat berpuasa, selamat bersahur. Have a good week ahead. We're going to provide you with more contents from Hero. Dan jangan lupa untuk tengok dekat YouTube. Kita baru upload tadi pukul 10.30 video terbaru Hero featuring Imran, Azri dan juga Tom. Okay, it's a very good video. Lawak gila. So korang tengok, subscribe dekat Majalah Remaja Official dekat YouTube dan like and comment banyak kat bawah tu. Okay? Alright, bye-bye. Wassalamualaikum.